Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara JDT menentang Negeri Sembilan, yang mana JDT menang 7-0 hasil jaringan dari Forestry 2 Corbin Ong, 1 Diogo dan 1 dari Endrick Dos Santos. Pada perlawanan ni memang kita boleh lihatlah bagaimana JDT mendominasi perlawanan, bagaimana JDT kawal dan juga menyerang pasukan Negeri Sembilan, bagaimana JDT melakukan tekanan ke atas pemain Negeri Sembilan yang baru saja nak build up game, dan kita boleh lihat juga bagaimana JDT melakukan pembacaan game yang bagus daripada segi defense untuk melakukan interception dan juga untuk menutup passing ataupun ruang yang ada bagi Negeri Sembilan melakukan serangan. Jadi memang game ni JDT tunjukkanlah siapa kuasa besar yang sebenarnya. Manakala untuk Negeri Sembilan boleh saya katakan prestasi mereka agak terumbang-ambing untuk beberapa game yang ada dalam saingan Liga Super kali ini, dan yang paling penting memang mempunyai perbezaan yang besar berbanding season-season lepas lah, yang mana kalau kita lihat kepada season lepas, mereka boleh dikatakan adalah salah satu tim yang mempunyai corak bertahan yang bagus. Tetapi pada season kali ini mereka satu game pun dah boleh concede 7 gol. So benda tu agak mengecewakan, dan juga mungkin pasukan Negeri Sembilan dalam proses nak rebuild balik, kita tak tahulah. Tetapi memang mereka akan mengalami proses yang agak panjang untuk menjadikan mereka tim yang akan naik balik. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ini, saya akan mulakanlah dengan pasukan JDT sebab mereka menang, so kita mulakan dengan mereka dahululah. Apakah perkara positif dan juga perkara yang saya suka tentang pasukan JDT ni? Perkara pertama yang saya suka tentang pasukan JDT ni adalah di bahagian pertahanan, yang mana kalau kita lihat kepada defensive structure ataupun pembantuan ataupun bantuan yang diberikan oleh bahagian pertahanan dalam fasa build up yang dilakukan oleh JDT adalah sangat menarik. Sebab apa? Sebab mereka ada beberapa posisi ataupun ada beberapa variation of build up yang dilakukan apabila mereka play from the behind, iaitu bermula daripada bawah lah. Jadi apakah perkara tersebut? Okey, kalau kita lihat perkara pertama bagaimana JDT melakukan build up play dari bahagian bawah adalah mereka akan membentuk back 3 di belakang, iaitu dengan penggunaan dari Matt Davis, Jordi Amat dan juga Shane Lowry yang diturunkan pada perlawanan ni lah, yang mana ketiga-tiga centre back ini mereka akan bermain dalam kedudukan yang wider. Bermaksud di sini Matthew Davis akan bertindak lebih kepada right wing centre back dan juga lebih kepada bahagian kanan, manakala Jordi Amat akan kekal di bahagian center dan juga Shane Lowry akan lebih kepada left ataupun orang kata apa left centre back lah, yang bermain di bahagian wide area yang lebih kepada bahagian kiri untuk cover tempat Corbin Ong. So dalam pembentukan back 3 ini mereka akan sentiasa berada dalam kedudukan yang agak wide ataupun agak jauh untuk mereka open the game, dan dalam pada masa yang sama Hong Wan akan drop lebih deep sikit di bahagian center untuk memberi support kepada 3 center back ni untuk progress the ball. Jadi apabila berlakunya build up play dalam kawasan pasukan JDT ni, mereka akan ada option yang banyak untuk mereka open game mengikut arah game lah. Bermaksud kalau mereka nak open game di bahagian kanan, mereka boleh open dengan menggunakan Matthew Davis di bahagian kanan. Kalau mereka nak open di bahagian kiri, mereka boleh supply bola di bahagian kiri kepada Shane Lowry. Kalau mereka nak open di bahagian tengah, mereka akan guna gandingan Hong Wan dan juga Jordi Amat. Tetapi peranan yang dimainkan oleh Hong Wan juga adalah penting dalam fasa build up ni apabila beliau lebih drop deep ke bawah. Sebab apa? Sebab Hong Wan akan dijadikan sebagai option untuk JDT melakukan switch play ataupun menjadi orang key player kepada JDT untuk melakukan pertukaran posisi ataupun pertukaran bola dari posisi tertentu ke posisi tertentu, dari satu sisi ke satu sisi, untuk Hong Wan collect the ball from the behind lah. So benda tu memang positif lah tentang pasukan JDT. Dan yang paling penting, ketika pasukan JDT menyerang,
perkara kedua juga berlaku, yang mana kita boleh lihat apabila perkara berdua berlaku adalah Matt Davis dan juga Koh Beng Ong, yang mana kedua-dua player ni sebenarnya mempunyai peranan yang sedikit berbeza. Macam saya cakap tadi, dalam fasa build-up JDT akan bermain dengan wide centre back, jadi Koh Beng Ong akan bertindak lebih ofensif di bahagian wide area untuk hold the touchline. So bermaksud di sini Koh Beng Ong akan lebih menaik lebih tinggi untuk memberi support kepada bahagian attacking. So memang dia akan jadi sangat ofensif dan dia akan cover bahagian wide area dengan banyak, ataupun dia akan meletakkan diri dia di dalam D-box dengan sangat banyak lah. So benda tu memang positive side untuk overload di bahagian attacking dengan adanya Koh Beng Ong yang bertindak sebagai hold the touchline. So benda tu positif. Manakala untuk Matt Davis pula, beliau akan lebih kepada masuk ke bahagian tengah untuk bertindak sebagai inverted fullback, ataupun dia mengikut kepada certain situation, yang mana kadang-kadang dia juga buat overlap untuk hold the touchline dan memberi support kepada Arif Aiman. Jadi sekiranya sekiranya Matt Davis dan juga Koh Beng Ong mereka keluar daripada bahagian defense ni untuk naik lebih tinggi, bermaksud Matt Davis lah yang akan naik daripada tinggi daripada situasi back 3 tadi, maka Jody Ahmad dan juga Shane Lowry mereka akan merapatkan balik kedudukan mereka untuk membentuk back 2 di belakang, dan Ho Wan akan stay between the player lah, akan stay depan tetapi duduk di antara Jody Ahmad dan juga Shane Lowry. Jadi apabila berlakunya gerakan serangan, sekiranya JDT dikenakan counter attack ataupun serangan JDT dipatahkan dan pasukan lawan nak menyerang balik pasukan JDT, maka JDT tak perlu risau sebab mereka memang dah ready untuk situasi counter. Ada numbers of player yang ready untuk menghadapi gerakan serangan balik daripada pihak lawan. So bila Negeri Sembilan nak counter apabila mereka berjaya patahkan gerakan daripada JDT, maka Jody Ahmad, Ho Wan dan juga Shane Lowry mereka dah ready untuk memastikan yang pasukan JDT tak ada masalah dari segi transisi dari menyerang ke bertahan sekiranya mereka diserang balas. That is a good thing lah tentang taktikal daripada bertahan dan juga pembantuan ataupun support daripada build-up yang dilakukan oleh JDT daripada bawah. Benda tu yang saya suka yang pertama lah di bahagian pertahanan JDT. Yang kedua, kalau kita lihat kepada penggunaan daripada Solari dalam taktikal JDT di bahagian tengah ni, dia bermain dalam sistem midfield yang berlainan berbanding game-game yang sebelum ni, yang mana untuk kali ni JDT bermain dalam sistem single pivot, iaitu Ho Wan as a holding midfielder dan lone pivot sahaja. Dialah yang akan cover defense, dialah yang akan progress the ball dan juga collect the ball daripada deep. Dan di bahagian tengah JDT bermain dalam formation double 10. Bermaksud dekat sini JDT akan bermain dengan dua attacking midfielder yang boleh cover up bahagian half space kanan dan juga kiri untuk memberi variation dan juga support yang lebih banyak di bahagian half space untuk mereka overload di bahagian tengah untuk mendekati bahagian D-box pasukan lawan. Jadi double 10 ni dimainkan oleh siapa? First half dimainkan oleh Leandro Velasquez dan juga Hendrik Dos Santos, tetapi Leandro Velasquez tak boleh main lama, so dia injured, digantikan oleh Yuan Muniz, dan Yuan Muniz pada perlawanan ni bergandingan dengan sangat baik oleh Hendrik Dos Santos sebagai double 10 untuk bertindak di half space ataupun lebih bertindak sebagai attacking midfielder ataupun playmaker untuk pasukan JDT. Mereka berjaya untuk membentuk combination play yang baik dan mereka berdua lebih boleh untuk memfokuskan bagi membantu serangan berbanding untuk melakukan tugas kepada bahagian pertahanan ataupun lebih kepada defensif lah, sebab mereka berdua ni memang orang kata apa, typical playmaker dan juga typical player yang bermain dengan ofensif. So mereka berdua tak perlu nak bersusah payah untuk drop deep ataupun untuk membantu bahagian pertahanan sangat, sebab Ho Wan yang tadi dah bermain sebagai single pivot dah bagi coverage yang cukup di bahagian pertahanan. Jadi benda tu yang menyebabkan JDT boleh overload di bahagian tengah dan bertindak dengan bermacam gerakan di bahagian tengah, sebab mereka bermain dalam double 10 yang mempunyai kreativiti dan juga orang kata apa, overload di bahagian tengah dengan sangat bagus di kawasan half space. Itu perkara yang kedua yang saya suka. Perkara ketiga yang menyebabkan JDT punya attacking nampak berbahaya adalah di bahagian serangan. Kalau kita lihat kepada gandingan Forestry, Diogo, Arif Aiman dan juga Koh Beng Ong, JDT lebih kepada penggunaan 4 attacking sebenarnya dalam formation ni. Dia lebih kepada pergerakan 3-1-2-4 lah, kalau lebih kurang macam tu lah, 4-2-6.
1 tambah 3 4 juga, so 10 player kan. Dia lebih kepada 4 di bahagian attacking, ataupun senang cerita 4 attacking ni lah, front line JDT adalah 4 Kobe On di wide area. Tetapi yang menariknya adalah peranan daripada Forestry untuk game ni, yang mana kalau kita lihat Forestry adalah typical player yang lebih suka untuk drop deep, lebih ke bawah untuk memastikan yang JDT boleh collect dan juga progress the ball daripada bahagian bawah ke bahagian atas. Yang mana bagi saya Forestry punya gameplay pada perlawanan ni memang sangat menarik. Yang mana kalau kita lihat ada satu gerakan yang dicipta oleh pasukan JDT yang bermula daripada bawah, yang mana JDT ni dia pandai, yang mana Forestry drop deep untuk mengambil bola dan dia menarik attract defense pasukan Negeri Sembilan untuk buka ruang kepada Kobing Ong ataupun Diogo untuk expose di kawasan tersebut lah. So benda tu memang positif, kita boleh tengok lah. So Forestry ni dia lebih kepada free roll ataupun lebih kepada pergerakan yang bebas, yang mana dia lebih kepada untuk attract pemain lawan follow dengan dia. Jadi apabila dia attract pemain lawan, maka pemain-pemain lawan akan buka ruang kepada pemain-pemain lain untuk masuk ke dalam kawasan kosong tersebut lah. Itu peranan Forestry lah. Macam Kobing Ong dia lebih cover wide area untuk exploit kawasan tersebut, manakala Arif Aiman lebih kepada individual skill, yang mana kita tahu dia ada technical individu yang bagus, ball control yang bagus. So memang dia diguna pakai dalam setiap transisi menyerang untuk exploit pertahanan lawan dengan sangat baik lah. Dan peranan yang dilakukan oleh Diogo pun agak menarik pada perlawanan ni. Boleh dikatakan Diogo pun adalah lebih kepada link up play. Senang cerita untuk game ni, JDT bermain tanpa true number 9 ataupun tanpa striker tulen, tetapi mereka still lagi boleh bermain dengan 7 gol dijaringkan. Sebab apa? Sebab kalau kita lihat Diogo dan juga Forestry mempunyai peranan yang lebih sama, iaitu mereka lebih kepada attract opponent dan juga open space kepada pihak lawan. Tetapi apa yang menariknya, macam saya cakap tadi, JDT bermain dengan double 10, iaitu Hendrik dan juga Yuan Muniz serta Forestry dan juga Diogo di bahagian hadapan. So apabila JDT menyerang dalam fasa mereka punya attacking phase, maka sekiranya mereka menggunakan Diogo untuk memberi support kepada bahagian half space ataupun wide area, maka pemain-pemain yang berada di bahagian tengah ni, sama ada Hendrik ataupun Forestry ataupun Kobing Ong, mereka ni lah yang akan overload ataupun masuk ke dalam D-box. Tetapi sekiranya Forestry ataupun Yuan Muniz yang drop lebih deep untuk attract opponent, maka space yang kosong tersebut di dalam D-box akan dipenuhi oleh Diogo dan juga Hendrik Dos Santos. So pemain-pemain JDT ni dah tahu peranan mereka. Sekiranya kawan ni drop deep, kawan ni open space, kawan ni attract opponent, maka dialah yang kena pergi ganti tempat kawan tu di bahagian serangan untuk memastikan yang JDT sentiasa ada receiver ataupun penerima bola sekiranya bola dihantar ke dalam D-box, ataupun bagaimana mereka nak exploit kawasan pasukan Negeri Sembilan yang telah terekspos. Jadi taktikal macam itulah yang dilakukan oleh JDT. Yang seterusnya, apa yang menarik tentang JDT ni adalah mereka punya build up ataupun mereka punya attraction, penarikan untuk opponent tu sangat menarik. Yang mana kalau kita lihat gol yang dijaringkan oleh Arif Aiman, saya bagi contoh lah, itu adalah satu gol yang memang sangat genius daripada pasukan JDT, yang mana mereka attract pemain-pemain Negeri Sembilan untuk naik lebih tinggi sampai dekat kawasan JDT, dan JDT bermula daripada bawah untuk menjaringkan gol yang dijaringkan oleh Arif Aiman. Bagaimana Hong Wan buka game, Matt Davis buka game, Hong Wan drop deep sebagai centre back, buka kepada Shihan buka balik kepada Jody, lepas tu buka kepada Forestry buka kepada Kobing Ong buka kepada Diogo passing kepada Arif Aiman and goal. So begitu bermaksud yang mana JDT ni boleh untuk attract pemain lawan untuk drop lebih tinggi ataupun naik lebih tinggi keluar daripada mereka punya teritori ataupun wilayah untuk mereka buka ruang kepada pemain-pemain attacking dan mereka exploit kawasan tersebut. Jadi kesabaran dan juga build up yang dilakukan oleh JDT ni memang sangat menarik, dan benda ni dibantu oleh faktor yang bagus oleh JDT adalah satu daripada off ball movement pemain-pemain JDT lah. Bagaimana pergerakan-pergerakan tanpa bola dan juga pergerakan-pergerakan dengan bola yang dilakukan oleh pemain JDT dalam padang. Yang mana kalau kita lihat kepada off ball movement pemain-pemain JDT, mereka sangat bagus untuk membuat larian di ruang yang kosong, dan hantaran-hantaran yang dilakukan di ruang yang kosong tu juga berkualiti dan memang on point. Bermaksud mereka dah scanning, mereka dah ada orang kata apa chemistry yang baik, mereka dah tahu kawan ni aku dah tarik opponent dah tak ada, kawan ni mesti buat larian, so dia passing.
kat situ. So benda tu positif lah tentang JDT. Jadi secara overallnya JDT memang bermain dengan baik. Daripada segi recovery waktu defend pun bagus. Daripada segi kehilangan bola mereka bagus. Apabila Negeri Sembilan cuba nak build up, maka pemain JDT akan counter press cepat untuk mendapatkan bola kembali. Itu yang dilaksanakan oleh pasukan JDT, dan yang paling penting mereka sangat klinikal pada perlawanan ni untuk memastikan yang mereka berjaya menjaringkan 7 gol. Dan yang terakhir, apa yang boleh saya katakan tentang JDT, rotation player, iaitu pertukaran pemain yang dilakukan oleh Solari juga memberi impak yang positif kepada minit permainan pemain-pemain yang kurang mendapat minit permainan pada season-season lepas lah. Tetapi yang menariknya adalah tentang kemasukan Ahyar Rashid. Memang saya tengok Ahyar Rashid masuk game ni pun dia memang fancy, dia memang menarik, dia memang bagus, dan boleh saya katakan dia cover kiri kanan. So memang Ahyar Rashid masih lagi berbisa, dan dia masih lagi ingin menunjukkan yang diri dia masih lagi berbaloi dan juga perlu disebut di dalam saingan Liga Super. Syamil Kuti dah masuk untuk game yang kedua dia dalam saingan Liga Super. That is a good thing. Syahrul Saad masuk ganti Matthew Davis pun masih lagi menunjukkan performance yang luar biasa. So bagi saya JDT is another level lah untuk game ni. Dan untuk kekurangan, apa yang boleh saya katakan pasukan JDT punya kekurangan pada game ni lah, kemungkinan ni bukan kekurangan sangat lah, lebih kepada individu punya pendapat lah, iaitu tentang Forestry. Yang mana Forestry untuk game ni dia dah skor 2. So banyak gerakan-gerakan yang tercipta menyebabkan Forestry tercari-cari untuk mencari hat-trick. Jadi ada banyak peluang-peluang yang boleh sebenarnya Forestry open kepada kawan dia, ataupun buka kepada orang kata peluang yang lebih baik lah untuk dia passing dan sebagainya. Tetapi dia ingin mencuba, yang menyebabkan percubaan-percubaan tersebut tak masuk. Jadi kalau boleh mungkin Forestry boleh kurangkan untuk lebih kepada team performance berbanding untuk achieve individual punya achievement. So benda tu ialah, tetapi overall saya rasa tak ada masalah, sebab standard seorang striker ada perasaan eager untuk mencari hat-trick tu tak ada masalah, benda tu biasa. Cumanya kalau boleh untuk orang kata lebih kepada buat decision yang lebih bagus, mungkin akan memberi manfaat lebih kepada tim, dan kemungkinan JDT akan menang lebih daripada 7-0 lah pada perlawanan semalam. Jadi itu untuk JDT. Untuk pasukan Negeri Sembilan, benda positif yang boleh saya puji adalah tentang Syed Izzahan je lah. Syed Izzahan memang antara goalkeeper yang padu. Berapa world class save dia buat, memang kalau tak ada dia kemungkinan JDT boleh menang 9, 10, 11 pada perlawanan semalam. Syed Izzahan antara yang menyinar lah untuk game ni. Daripada segi lain, Negeri Sembilan kena banyak perbaiki. Yang mana saya nampak kelemahan Negeri Sembilan pada perlawanan ni, mereka punya loophole adalah di bahagian centre back, yang mana back 3 mereka banyak ruang ataupun space, mereka senang ter-attract dengan pemain-pemain serangan JDT yang attract mereka untuk keluar dan memberi ruang kepada pemain JDT untuk exploit kawasan tersebut. Mereka tak compact, mereka punya marking hilang, mereka punya komunikasi tak ada, mereka punya transisi dari bertahan ke menyerang pun tak berapa ada, dan juga bertahan menyerang ke bertahan pun tak berapa. Jadi game ni back 5 mereka seakan-akan tak beberapa berfungsi dengan baik dalam sistem kali ni. Tengah pun tak berapa nak bergerak dengan bagus, bermain dalam situasi set pieces tak apa menjadi dan sebagainya. So boleh saya katakan Negeri Sembilan game ni memang bukan average gameplay yang mereka selalu main lah. Boleh dikatakan game yang bermain di bawah below par, dan memang kecewa tengok Negeri Sembilan main macam ni. Jadi itu je lah ulasan saya. Assalamualaikum.